Assalamualaikum semua, salam Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah hari ini hari ketiga kita berpuasa. Dan insyaAllah hari ini kita ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan. Yang pertamanya tentang corona di Mesir, perbezaan corona Mesir dan Malaysia, dan kemudian bagaimana Mesir mengatasinya, dan kita boleh lihat keadaan di Mesir. So, isu yang kedua tentang berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Harani Metro. Okey, nanti kita akan bincangkan lagi kesemuanya insya-Allah. Sila subscribe, nanti like, comment and share. Okey. Perkara yang pertama saya akan ceritakan bagaimana keadaan statistik yang ni penambahan kes baru di Mesir. Bagaimana kes penambahan baru di Mesir, kan? So kita boleh tengok di bawah ni ada beberapa kenyataan yang dibuat oleh ini apa nama? Orang panggil data yang dikumpulkan oleh pelajar kesihatan sains di Persatuan Pelajar Sains Kesihatan Malaysia di Mesir. Mereka ni akan buat satu kenyataan, mereka akan tulis itu kes yang sembuh, kes yang terbaru, kes yang mati dan total lah. So setiap hari mereka akan update. So senang untuk kita tengok. So saya di Mesir ni pun boleh dikatakan hari-hari boleh merujuk pada mereka ni. Sebab apa? Rujukan mereka adalah Wizarah Sihah. Wizarah Sihah ni Menteri Kesihatan di Mesir dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. So mereka akan update, kumpulkan maklumat ni dalam page mereka ni, and then kita boleh belajar yang kat sini, senang untuk dapat info lah. So sekitar 4 hari kebelakangan ni, 4 hari kebelakangan ni kes di Mesir ni meningkat secara mendadak lah. Boleh dikatakan meningkat secara mendadak dan menurun sedikit-sedikit saja. So kalau kita tengok hari 21 hari bulan, dekat situ 21 hari bulan, 21 hari bulan dia menyatakan seramai 157 pesakit baru. 157 pesakit baru. Manakala Malaysia 57 sahaja. So perbezaan dia adalah 100 orang untuk kes baru. So kalau nak tengok kat situ, kes yang sembuh kalau nak dibezakan antara langit dengan bumi, di Malaysia sekitar 3,000 lebih dan di Mesir 800. Kalian boleh tengok dalam tu 800 lebih. So kematian untuk 21 hari bulan sahaja di Malaysia hanya 92 orang dan di Mesir sekitar 264 orang. So saya tak ada komen apa-apa lagi kat sini. So kita tengok dulu yang seterusnya, yang selanjutnya 20. Kita tengok pula 22 hari bulan. Kes baru di Malaysia hanya 50 orang. Dan dibandingkan di Mesir seramai 169 orang. So Mesir telah mendahului Malaysia seramai lebih kurang 112-115 orang. Dan terlalu ramai untuk peningkatan ini. Dan kes sembuh kalau dibandingkan dengan sebelumnya memang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan Malaysia. Okey, so kita tak payah tengok yang terlalu banyak satu persatu, terlalu banyak. Kita tengok yang terbaru 24 April kan. Kalau kita tengok sebelum dia 24 April, 23 April, kenyataan ni tak dikeluarkan oleh Sains Kesihatan. Sebab apa? Menteri Kesihatan tidak mengeluarkan carta yang sebenar, tapi dia hanya mengeluarkan kenyataan sekitar 232 orang untuk kes terbaru dan 11 orang kematian. So kenyataannya terlalu ramai kalau di Mesir. Kalau di Malaysia kes yang terbaru saya pun tak pasti, saya tak tengok berapa orang, tapi memang di Mesir terlalu tinggi lah. Okey, kita tengok kenyataan ni. Egypt record 232 new coronavirus case, 11 deaths.
dan 11 orang mati. 232 orang, cik oi. Sikit ke banyak? Banyak kan? So, yang ni dinyatakan oleh Menteri Kesihatan pada hari Khamis yang lalu. 232 orang yang menghadapi kes terbaru. So, kalau nak tengok carta dekat Mesir, boleh dikatakan sentiasa meningkat. Isabat jadidah. Isabat jadidah yang warna merah tu. Kita tengok isabat jadidah. Yang mana dia sentiasa meningkat. Nak dibandingkan muta'afin jadid ataupun orang yang sembuh yang baru. Kita tengok peningkatan dia tidak seperti yang terbaru. So, ada waktu, ada kala yang mana kes tak banyak, lepas tu dia punya peningkatan tak tinggi. Ada waktu-waktu dia. Tapi kalau nak dibandingkan dengan mati, memang kes kematian di Mesir terlalu tinggi. So, last kali kita sebut tentang kes yang masih aktif. Kes yang masih aktif di Malaysia dan di Mesir. So, kalau di Malaysia, kes yang masih aktif sampai 24 April yang saya tengok baru ni adalah total di Malaysia kes aktif 1923 orang yang masih positif corona, yang masih positif COVID-19. So, di Mesir, berapa yang masih positif? Yang masih positif sekitar 2,723 orang. So, hari ini Mesir telah menang, telah mendahului seramai 791 orang berbanding Malaysia. So, kat sini ada orang menimbulkan isu. Ya, memang benar. Peralatan di Mesir sangat-sangatlah dhaif, sangat-sangatlah kurang. Namun benda ni bukanlah satu perkara yang utama dalam untuk menangani corona. Sebenarnya dia adalah sikap juga. Seperti mana kalau saya ada tonton filem baru ni yang saya tengok dekat Facebook, ramai yang suggest untuk tonton satu filem. Dalam banyak-banyak filem saya tengok satu je lah. Tajuk dia Contagion ke apa, saya tak ingat dia punya tajuk. Tapi dia berkaitan tentang pandemic virus. So disebabkan ada orang yang selfish, ada orang yang pentingkan diri, maka virus ni menular sampailah jadi satu kes yang sangat-sangat dahsyat. Dan akhirnya dapat dipulihkan semula. Alhamdulillah, itu dalam filem lah. Tapi sekarang ni kita sedang menghadapi yang reality sekarang. So, kita tengok satu video reality dekat Alexandria ataupun dekat Iskandaria. Okey, video ni diambil oleh orang Mesir sendiri, rakyat Mesir sendiri, yang mana dia menyatakan keadaan ni sama seperti hari-hari biasa. Seperti hari-hari biasa sebelum ada pandemic virus iaitu COVID-19 ni. Ya, memang betul pun. Sebab apa? Setiap kali saya pergi sana, setiap kali saya pergi Alexandria ni, sebab apa selalu saya bawa customer berjalan di Mesir, terutama di Alexandria, memang sama macam mana hari-hari biasa. Kalau saya tengok video ni, memang jalan jam dia sama, orang yang berimpun pun sama, masih orang akan lepak-lepak di tepi pantai seperti biasa, dan orang memancing. So, sama macam video ni yang diambil 2 hari lepas dekat Alexandria. So, bagaimana untuk kita nak mengatasi keadaan yang berlaku? Okey, baik. Saya nak tunjuk satu lagi video yang baru-baru ni saya sendiri yang ambil di Mansyah. Di Mansyah ni adalah satu kawasan, boleh katakan kawasan setinggan lah. Yang mana kalau tengok video sebelum ni, yang mana saya sebut kami memakai mask dan mereka ni menggelakkan kami, mentertawakan kami sebab kami pakai mask. Okey, keadaan kat situ ada satu video yang mana saya tunjuk yang mana waktu saya masuk ke dalam kawasan tu, orang sangat ramai dan penuh. Itu adalah keadaan reality. Itu saya pergi sendiri. Saya terpaksa hadapi benda tu untuk sampaikan sumbangan agihan kepada pelajar Kemboja. Sebab apa? Markas pelajar Kemboja dekat situ. Walaupun kami masuk dalam keadaan yang sedemikian rupa, tapi kami tetap menjaga batas-batas yang ni.
tidak menyentuh orang yang kami tak kenal, kami memakai mask dan glove sendiri. So uh, macam mana Mesir nak kembali baik, kan? Sebenarnya kami kat sini sangat-sangat risau lah. Sangat-sangat risau dengan keadaan yang sebegini. Mana kami tak risau sebab kami menghadapi manusia-manusia yang sangat selfish, yang pentingkan diri, yang keluar sesuka hati. Apa yang mereka kata bila kita buat satu kenyataan yang kata duduk di rumah untuk mengelak penyakit-penyakit ni ataupun mengelakkan pandemik virus ni. Apa mereka jawab? Mereka kata kalau kami tak keluar kerja, kami akan mati. Itu antaranya di Mesir ni kekurangan NGO yang seperti Malaysia yang selalu sampaikan bekalan-bekalan, bantu orang-orang dan sebagainya. Beberapa perkara yang nak ditimbulkan isu kat sini banyak jugalah. So kita akan tengok apa yang disampaikan oleh pemimpin di sini. So Perdana Menteri Mesir dia ada menyatakan virus corona ini akan kekal beberapa tempoh dan mestilah kita melaksanakan aktiviti kehidupan bersama keberadaan corona. Maksudnya kita kena live dengan corona, live dengan pandemik. So yang keduanya, kerajaan berhajat. Kerajaan Mesir ni nak berbalik cara hidup yang seperti biasa, berperingkat. Maksudnya sikit-sikit. Macam Malaysia pun nak buat juga berperingkat sikit-sikit. Tapi dengan syarat kita dengar arahan, kita dengar patuh pada arahan. Bukannya keluar macam tadi. Betul tak? So kalau dia keluar macam tadi, apa yang berlaku? So kalian boleh fikir sendirilah. So mereka akan memperlonggarkan cara tangani corona. So yang seterusnya, kerajaan menyatakan bahawa kebarangkalian peningkatan bilangan pesakit corona setiap hari akan bertambah 200. Memang tepat apa yang dia cakap. Dia cakap ni sehari ataupun sebelum keluarnya kes yang 23 hari bulan tu, 232 kes. Ini kenyataan sebelum tu. Sebelum dia keluarkan kenyataan ni, dia tak tahu kes pada hari tu berapa. And then dia ada cakap lagi, kerajaan akan memansuhkan kedai perniagaan pada hari Jumaat dan Sabtu. Okey, sebelum ni isu PKP dah. Isu PKP Mesir, mereka sekat pukul, kalau tak silap saya, yang pertama pukul 7 sampai pukul 6 pagi ataupun pukul 6 sampai pukul 6 pagi. And then pukul 8 sampai pukul 6 pagi. Kemudian dia longgarkan lagi untuk Ramadan ni pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi. So orang boleh keluar pergi mana saja daripada ke mana saja, buat seperti biasa. Naik metro, naik bas seperti biasa, berhimpit seperti biasa. Nampak? Bagaimana dia nak mengatasi corona di Mesir? Seterusnya, kerajaan akan memberitahu pengurusan peperiksaan bagi sekolah menengah dan tahun akhir universiti dikukuhkan bahawa perkara ini tidak akan ditarik balik dan ia wajib untuk semua. So semua kena pergi exam macam biasa. Nak dibandingkan dengan Malaysia membatalkan SPM, PMR, UPSR dibawa kepada tahun depan. So dia nak, orang kata, dia nak selamatkan masalah yang kecil ke maslahat yang lebih besar ke macam mana? Tak tahu. So itu saja yang dikeluarkan, yang dinyatakan oleh kerajaan Mesir. So kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia dan sini, ya, memang Malaysia adalah bawa kenyataan ataupun membawa kita untuk lebih cenderung untuk mengatasinya, walaupun ada yang mengingkarinya, sebahagian kecil yang mengingkarinya, tapi di Mesir boleh katakan sebahagian besar lah. So kita tengok gambar-gambar yang ada di skrin tadi, ada sekarang kita ada di skrin, yang mana gambar seperti di bank ni, di dalam dan luar bank ni, kita tengok mereka cuba juga untuk melakukan social distance. Ada juga yang buat benda ni yang bagus. Okey, yang tadi kita tengok bagaimana bank buat social distance dan bagaimana pula Ramadan yang rakyat yang cuba untuk mengelakkan kita berhimpun ramai-ramai dan makan seperti biasa.
Okey, kita tengok ada satu dia tulis tentang Maidatul Rahman. Dia tulis sila ambil makanan yang tersedia dan bawa pulang berbuka di rumah. So, itu adalah satu langkah-langkah yang diambil sebahagian kecil rakyat Mesir yang mana untuk mengelakkan berlakunya pandemik virus ni secara berleluasa. So, dekat Mesir ni ada satu benda iaitu nama dia Maidatul Rahman. So, tahun ni kami tak dapat merasai Maidatul Rahman seperti biasa. Boleh makan di tempat-tempat yang disediakan. Bahkan mungkin kekurangan sekarang, Allah Alam, saya pun tak keluar sekarang ni untuk pergi cari Maidatul Rahman tu sebab saya pun ada anak kecil. So, nak elakkan benda-benda ni, so better kita keluar untuk cari barang saja. Bahkan sekarang ni untuk nak beli barang pun saya order je. Order, dia hantar. Tausil sistem delivery pun tak mahal mana. So, kita lebih terjagalah daripada benda-benda yang kita tak ingin lah, yang tak diingini untuk berlaku pada kita. So, isu seterusnya kita nak sembang tentang ni. Pelajar Timur Tengah tidak ingin pulang. Okey, yang kat sini dia mengatakan pelajar Pahang. Okey, ini memang betul pelajar Pahang dekat Mesir. Berita ni tentang pelajar Pahang di Mesir. Penuntut Pahang yang sedang melanjutkan pengajian di negara Timur Tengah tidak berminat untuk pulang ke tanah air bagi menjamin keselamatan mereka. Okey. Sebenarnya kalau bagi saya memang saya nak balik juga sebenarnya. Tapi kita ada beberapa perkara yang mana kita akan menyusahkan orang lain juga. Beberapa perkara. Yang pertama semestinya adalah duit. Yang kedua juga duit. Yang ketiga juga duit. Yang keempat adalah tenaga. So, yang pertama, kenapa duit? Okey, yang pertama ni mungkin ramai yang tak kisahlah. Sebab apa? Kebanyakannya duit mak ayah tanggung dan mak ayah yang berkemampuan boleh bagi duit bila-bila masa saja. Sebab apa? Harga chartered flight yang dibuat oleh beberapa agensi daripada Mesir ke Malaysia, harga serendah 299, harga serendah RM2,990 one way, satu hala sahaja. So, harga paling tinggi sekitar RM5,000 untuk seorang. So, kebanyakan pelajar di Mesir ni bukannya di kalangan pelajar-pelajar yang kaya. Bukan di kalangan pelajar-pelajar yang kaya. Sebab apa? Yang mai sini pun banyak minta zakat, minta sumbangan sana sini. So, mai belajar kat sini. So, nak balik dalam keadaan macam ni. Biasa kalau beli tiket dalam 8 ke 9 ribu genik, 8 ke 9 ribu pound, tak sampai dengan harga RM2,999 tu. Tapi disebabkan mungkin sekarang ni keadaan yang mendesak, agensi pun tak ada income. So, dalam keadaan macam ni, mereka ambil kesempatan lah sikit. Mungkin ada yang ambil banyak, mungkin ada yang ambil sikit. Wallahualam, saya tak mau cerita tentang ni. So, terserah pada mereka. Kalau niat mereka ni nak bantu pelajar, mereka ambil keuntungan sikit. Kalau mereka ni memang niat nak bantu pelajar, tapi pada masa yang sama, orang kata apa, sambil menyelam, minumlah air kan. So, ambillah keuntungan sikit. So, kalau yang orang kata apa, prihatin kepada pelajar, dia ambil keuntungan ala kadar saja. Kalau yang mungkin ada yang berkongsi, mungkin perkongsian dalam keuntungan dia tu tak banyak mana pun dan sebagainya. So, yang kedua adalah duit. Kenapa yang kedua adalah duit juga? So, yang tadi pertama adalah sebab tiket flight ataupun chartered flight daripada Mesir ke Malaysia. Yang kedua berkaitan dengan duit juga. Okey. Bila pelajar-pelajar ni balik, kalau yang duduk rumah sewa rumah tetap kena bayar. Bil elektrik, bil air,
tetap kena bayar walaupun pakai sikit, walaupun tak ada orang pakai banyak. Yang ketiga, okey, yang ni internet mungkin dia pun boleh potong. Kalau pakai talian tetap atau seperti Telkom, dekat sini nama dia TE data, dia tetap kena bayar. So, kalau yang duduk 5-6 orang mungkinlah boleh berjimat kan? Boleh berjimat juga bayaran, tapi still kena bayar, tetap kena bayar. Tapi kalau macam saya, orang yang berkahwin, duduk rumah sewa, nilai dia okey, paling common rumah sekarang ni 1,700 pound. 1,700 pound lebih kurang dalam 1,700 pound. 1,700 pound lebih kurang RM500. Okey, lebih kurang RM500. Tolak tambah dengan bil dan sebagainya sekitar RM650. RM650 dia nak kena bayar setiap bulan. Seandainya pandemik di Mesir ni berlangsung lagi lama, berapa bulan dia kena bayar? Boleh fikir sendiri. Kan? Tu masalah duit juga. Yang ketiga, kenapa masalah duit? Yang ketiga, ini berkaitan dengan kerajaan Malaysia. Bukan saya nak komplain tentang kerajaan Malaysia. Saya bukan komplain kerajaan Malaysia, tapi orang yang menyusahkan kerajaan Malaysia untuk menghabiskan duit. Kan? So, kalau dikatakan RM150 sehari. Dia kata sehari untuk seorang adalah RM150. Tak tahulah dia. Yang tu saya tengok kenyataan kerajaan dan ada orang-orang terdekat dengan saya bagi tahu memang RM150 seorang kerajaan tanggung. Tak kisahlah duduk hotel mewah ke tak mewah ke, semua sama kerajaan tanggung RM150 seorang. Dan kerajaan bekalkan sebagai macam-macam benda. Kan? RM150 seorang, sikit ke banyak? Nampak macam sikit. Tapi kalau dikira 14 hari, 150 kali 14 hari, bersamaan RM2,100. RM2,100. So, bila RM2,100, pelajar Mesir total ada 11,000. So, sekali balik 400 orang. 2,100 kali 400. RM840,000. RM840,000 untuk kerajaan tanggung untuk 400 orang ni. So, kita nampak tak kita telah menyusahkan orang lain. Okey, so sekarang ni nama kita student. Okey, yang kata dah main di Mesir ni kebanyakan adalah student. Main Mesir ni student. So, mak ayah tanggung. So, kita fikir yang pertamanya duit mak ayah bayar untuk kita balik. Kalau yang join trip 4,500, lepas tu naik business class 5,000, tak apalah, bapak jutawan tak kisah. Kita bukan nak komplain yang tu. Kan? Lepas tu seterusnya, mak ayah juga nak kena bayar duit sewa rumah, duit bil-bil bagai dekat Mesir. Tambah lagi berapa? 3-4 bulan, dah beribu-ribu, 5-6 ribu ringgit campur duit tiket. Yang nombor 3 ni, selamat mak ayah tak payah bayar. Kita yang kerajaan yang tanggung. So, kalau 840 tadi tu, ada 4 trip yang jalan dah. 4 ke 3 trip kalau tak silap saya. Kerajaan telah menghabiskan lebih kurang 3.3 juta ataupun 3.4 juta untuk 3 trip ataupun 4 trip sahaja. Itu kalau satu trip tu 400 orang lah. Kalau tak sampai mungkin kurang. Tapi berjuta jugalah. Bukannya sikit-sikit. Kan? Tak apa. Kerajaan Malaysia kan kaya. 1.25 bilion pun dah bagi dah dekat rakyat. So, rakyat pun tumpang menyusahkan kerajaan lagi. Dah lah kerajaan baru naik. Tak kisahlah kerajaan pintu belakang ke, pintu depan ke, pintu tengah ke, pintu atas ke, pintu bawah, tak kisah. Tapi masalah dia lah ni, kita menambah susahkan lagi. So, duk membebel dekat sini sebab apa? Kerajaan menyatakan agar kekal di negara tersebut. Pandemik dah sangat-sangat teruk. Bahkan kerajaan pun tak ambil tahu sangat tentang perihal ni. Bukan nak kata tak ambil tahu, dia pun ambil tahu. Dia pun buat kes, dia pun merawat kes, dia pun buat itu, buat ini, buat itu, bla bla bla. Tapi cara pencegahan itu sangat-sangat kurang lah kalau kita tengok. So,
Tadi kita sebut ada 4 perkara. Perkara terakhir. Benda apa? Perkara terakhir adalah tenaga. Tenaga. Sebab apa saya sebut tenaga? Cuba kita tengok yang apa yang terpampar dekat skrin ni. Apa yang tertulis kat sini. Frontliner rebah. Kita tengok gambar frontliner ni rebah. Sebab apa? Yang ni dia tulis dia nak kena melayan 400 pelajar pada bulan Ramadan daripada pagi sampai ke petang. Sampai dia pun lembik. Nampak? Kita dah menyusahkan orang lain. Kita dah membuatkan orang lain penat. So, cara kalian yang nak balik ni, orang yang dah balik ni, tak kisah balik dah balik lah. Kan? Yang dah balik ni, kita cuba raingkan mereka. Sebabnya kita raingkan mereka, kita gembirakan hati mereka walaupun mereka penat. Mereka pun ada keluarga. Jangan kita fikir kita saja ada keluarga, mereka pun ada keluarga. Kan? Kalau mereka penat-penat macam tu, mereka balik. Seronok kalau mereka nak balik jumpa keluarga mereka dalam keadaan macam tu. So, bagi saya memang kurang sesuai lah untuk kita balik dalam keadaan macam ni. Kan? Okay, so yang terakhir, dekat sini saya nak nasihatkan bagi pelajar yang masih belum pulang atau merancang untuk balik Malaysia. Mungkin saya ni bukan siapa-siapa, hanya sekadar hamba Allah yang suka-suka untuk menyampaikan sesuatu. Sebab saya sekarang ni, saya berada di Mesir dan kalian pun berada di Mesir dan kita sama-sama berada di Mesir. So, apa yang nak nasihatkan kat sini, mungkin ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Yang kurang mampu tu mungkin akan tetap di sini. Yang mampu mungkin akan berfikir dan merancang untuk balik. So dekat sini saya nasihatkan untuk kekal lah di sini. Buat sementara waktu, selagi mana kita mampu, kita kekalkan di sini buat sementara waktu. Sehinggalah Malaysia ni betul-betul tenang, betul-betul dah selesai dengan kes COVID-19 ni. Dan bagi Malaysia betul-betul tenang, maksudnya semua pesakit dah dirawat, semua dah pulang ke rumah, semua dah disaring. And waktu tu dah kita sesuai untuk balik. Kita sesuai untuk balik. Setelah mana geng-geng frontliner ni dah banyak yang berehat, yang ada masa mereka dengan keluarga. So waktu tu bila mereka dah selesai, mereka dah kata masa yang sesuai untuk kita balik dan menampak di Malaysia. Sebab apa? Kita balik nak kena kuarantin. So bila kita nak kena kuarantin, kita perlukan tenaga yang lain. Bukannya kita kuarantin, kita kawal diri sini kita sendiri. Tapi bila kita kuarantin, ada orang lain yang perlu jaga kita, ada orang lain yang perlu perhatikan kita, ada orang lain yang perlu saring kita. So sama-samalah kita, orang kata apa, bertimbang rasa di antara satu sama lain. Kita fikir juga tentang orang lain, jangan kita fikir tentang diri sendiri. Bukan saya nak kata dia orang kita fikir diri sendiri, tapi kita fikirlah sama-sama, kita fikir tentang orang lain juga. Moga Ramadan kali ini kita menjadikan Ramadan yang terbaik buat kita. Sebab apa? Ada hikmahnya. Bila kita berada di rumah, kita stay at home, kita bersama keluarga, berjemaah sama-sama. Dan moga-moga kita doa sama-sama dengan ahli keluarga kita, dengan ahli baik kita, rakan-rakan semua kita doakan. Moga-moga COVID-19 ini berakhir dengan baik, sama ada di Malaysia ataupun di Mesir. Yang mana kita pun ada dengar baru-baru ni, Mesir berkemungkinan akan berakhir COVID-19 pada 20 Mei kerana musim panas. Ada teori yang mengatakan COVID-19 ni susah nak membiak pada musim panas. Wallahu a'lam. Kita cuba tengok, insya-Allah kita doakan moga-moga ianya beransur pergi dan kita boleh melaksanakan kerja dan tugas-tugas harian kita seperti biasa.
Yang nak mencari rezeki, kita boleh cari rezeki seperti biasa. Yang nak belajar, kita boleh belajar seperti biasa. Dan tidaklah tersekat sedemikian rupa. Dan mungkin ada hikmah yang besar juga Allah letakkan kita dalam rumah ni. Allah nak kita duduk seperti rumah, sentiasa fikir apa dosa kita, apa salah kita. Dan bahkan Ramadan untuk kali ini Allah nak kita duduk di rumah agar kita sentiasa dekat dengan Allah, yang mana kita boleh menghafal Quran, kita boleh baca Quran, kita boleh duduk dengan anak isteri kita boleh bertadarus sama-sama, dan banyak lagi aktiviti yang boleh kita lakukan sama-sama. Allah Ta'ala alam. Sedikit sebanyak sembang tentang corona dan juga pesanan Ramadan. Apa yang kurang boleh ditegur, apa yang baik mungkin kita boleh pertingkatkan lagi. Dan kurang dan baik itu segalanya daripada Allah SWT. Dan itu saja, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me